wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir alaina ya karim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji wa masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita berkumpul untuk meneruskan pengajian kitab kita, kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan seterusnya kitab Matan Safinatun Najah, dan seterusnya kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan usaha kita Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dan kita diberikan kefahaman, insya-Allah, dan kita diberikan kekuatan untuk beramal, insya-Allah. Bismillah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi pada muka surat yang ke-49, muka surat kitab kita, kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, muka surat yang ke-49. Yang mana belum ada tu kita kongsi-kongsi dulu, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan sebelum saya terlupa, siang tadi Syekh Abdul Rauf beliau mesej kepada saya, mengajak kepada kita sekali lagi untuk hadir bersama-sama di Semenanjung lah, di pondoknya pada 24 malam 25, maknanya minggu depan. Minggu depan lah kan, 24 malam 25. Di pondok dia di Tampin, untuk acara sambutan Maulidur Rasul. Dan dia bawa seorang syekh dari Syria, kalau tak silap, Syekh Hadi Kharsa, Syekh Abdul Hadi Kharsa, untuk bersama-sama dalam majlis tersebut, dan beberapa orang masyaikh yang lain bersama dengan Tunku Besar Tampin. Tunku Besar Tampin pun diturut hadir, insya-Allah, pada malam tersebut. Sudah naik dah poster, maksud dia tu confirm dah tu, insya-Allah akan hadir. Jadi mana-mana yang ada kewangan dan sebagainya kan, mana berkesempatan, boleh kita pergi pada minggu depan lah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Saya secara peribadi belum buat keputusan lagi untuk sama ada pergi ataupun tidak. Tapi memang kalau ikutkan, hati itu meronta nak pergi. Hati itu memang meronta nak pergi. Tapi kita lihat kalau dapat adjust dengan jadual tugasan dan sebagainya di sini kan, di Jawi, insya-Allah akan pergilah. Tapi kalau kata tidak, mudah-mudahan mana tuan-tuan puan-puan yang mana berkelapangan boleh hadir. Dia punya poster dan juga jadual dia tu saya dah forward dekat dalam grup. Kat dalam grup Talaki, boleh kita tengoklah. Boleh kita tengok bersama. Ada kelapangan, kita boleh pergi bersama sana. Pondok Syekh ni senang je cari dia tak susah. Cari je Pekan Tampin, masuk ke Repah sikit, masuk sebelah kiri, arah ke jalan nak pergi ke Kuala Pilah. Nanti akan jumpa di sebelah kiri. Dia sebelah kiri pondok dia tu kalau dari sebelah Tampin. Kalau dari Kuala Pilah dia sebelah kanan. InsyaAllah
Tapi boleh cari je. Boleh ada dalam Google pun ada. Dalam Google Map pun ada. Baik, kita pergi kepada tajuk kita pada malam ni, iaitu perbahasan sifat qidam. Perbahasan sifat qidam. Masih lagi dalam perbahasan sifat qidam Allah Ta'ala, yang mana pada muka surat 49 ni kita tengok bagaimana Syekh terangkan kepada kita ada beberapa istilah yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan kita ni nisbah kepada makhluk, dan ada istilah yang kita tidak boleh guna pakai nisbah kepada makhluk. Dia hanya senya pada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau kita nisbahkan kepada makhluk juga, maka hukum dia haram, berdosa besar. Apa istilah dia tu? Kalau dalam sifat qidam ni, dia ada istilah qadim sifati, qadim zati, qadim idafi dengan qadim zamani. Apa makna qadim sifati? Qadim tu maksud dia ada tanpa permulaan. Itu makna qadim. Qadim, qidam samalah. Yang dimaksudkan qadim sifati ni, sifat-sifat Allah Ta'ala, adanya sifat Allah Ta'ala tu tanpa permulaan. Sifat Allah Ta'ala tu tanpa permulaan. Itu betul. Sebab sekira kata kita sebut sifat Allah Ta'ala tu ada permulaan, nescaya zat dia pun akan ada permulaan, dan ini mustahil. Kalau kita tengok balik pada awal dulu, kita dah bahas apa makna sifat. Maqama. Apa makna sifat? Maqama fi zat. Apa yang menumpang pada zat. Mana apa yang duduk pada zat. Kalaulah sifat ni baru, maka zat dia pun akan jadi baru. Dan ini mustahil pada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam pengajian kita, sifat Allah Ta'ala tu ialah Allah Ta'ala tu sendiri bersifat dengan sifat qidam, yakni ada tanpa permulaan. Dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala juga ada tanpa permulaan. Ini dipanggil qadim sifati. Sifat-sifat Allah Ta'ala tu semuanya ialah qadim. Tiada permulaan bagi sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan istilah ni tak boleh guna pada makhluk. Kalau kita guna, haram, berdosa besar. Kalau kita sengaja juga mempermain-mainkan, maka boleh jatuh kepada murtad. Wal'iyazubillah. Itu. Yang kedua, qadim zati. Qadim zati ni menunjukkan kepada apa? Tiada permulaan pada zat Allah Ta'ala tu sendiri. Zat Allah Ta'ala tu sendiri tanpa permulaan. Zat tu bagaimana? Zat Allah Ta'ala ni kita tidak boleh samakan macam makhluk. Kita bayang-bayang, renung-renung, imajinasikan, imagine-kan, khayal-khayalkan pun tak boleh. Sebab yang kita khayalkan tu tetap khayalan. Khayalan itu makhluk. Kok dia besar, kau duduk gitu, kau dia macam, tak kisahlah macam mana pun, kau orang khayalan, semuanya tu ialah bukan Allah. Itu ialah makhluk. Dipanggil makhluk khayalan. Tetap makhluk. Sebab apa makna makhluk? Awal dulu kita dah bicara. Makhluk ni makna dia apa sahaja yang selain daripada Allah Ta'ala, maka tu makhluk. Apa sahaja. Sama ada yang boleh kita tahu nama dia, yang kita tak tahu nama dia, yang kita pernah jumpa, kita tak pernah jumpa, kita pernah pegang, kita tak pernah pegang, kita pernah lihat, tak pernah lihat, pernah dengar, tak pernah dengar sekalipun. Semua tu tetap makhluk. Sebab apa? Dia selain Allah Ta'ala. Maka tu makhluk. Sama ada dah dijadikan atau belum dijadikan, atau akan dijadikan, atau telah binasa sekalipun, semua tu tetapnya makhluk. Tetaplah makhluk, bukan Tuhan, bukan Allah Ta'ala. Maka zat Allah Ta'ala ini zat yang qadim, zat yang tidak ada permulaan. Adapun makhluk, zat yang ada permulaan. Kita ni, jisim kita ni ada permulaan. Maka kedua-dua istilah tadi, qadim sifati dengan qadim zati, disebut juga dengan istilah qadim hakiki. Sebenar-benar qadim, sebenar-benarnya yang ada tanpa permulaan tu. Sebenar-benarnya ada tanpa permulaan. Ini hak Allah Ta'ala.
Nisbah hanya sah pada Allah Ta'ala, tidak boleh nisbah pada makhluk. Tak boleh diberikan istilah ni pada makhluk. Nak sebut pada makhluk benda ni tak boleh. Baik, yang ketiga, kita tengok situ Syekh syarah lagi, qadim idhafi, iaitu terdahulu sesuatu atas sesuatu. Sepertinya terdahulu bapa nisbah kepada anak. Bapa dengan anak, beliau dengan anak, mana datang dulu? Anak dulu ke bapa dulu? Talur dengan ayam mana dulu? Sekali lagi kita tanya. Kalau ingat lagi lah istilah yang kita syarah minggu lepas ni. Talur dengan ayam mana dulu? Yang dah tahu jawapan tu alhamdulillah. Yang tak tahu, ya mana juga kan? Mana satu dulu? Talur dulu ke ayam dulu? Jawapan dia kita kena tanya balik pada orang yang tanya kita tu. Dia nak talur dan ayam yang mana satu? Indung ayam ke, induk ayam ke, ataupun anak ayam? Kalau nak kata anak ayam, ya dia selepas telur. Tapi kalau induk ayam, maka dia sebelum telur. Dan dia sendiri pun memang lahir dari telur, tapi bukanlah telur yang dia tu bertelur. Faham itu? Contoh kan, induk ayam kan dia keluarkan telur. Adakah dia lahir daripada telur yang dikeluarkan tu? Tidak. Dia lahir daripada telur yang dikeluarkan oleh induk dia. Maka tetap ada yang sebelum, ada yang selepas, betul? Maka itu makhluk. Itu makhluk. Itulah jawapan dia kalau orang tanya pada kita, telur dulu ke ayam dulu? Kan kita pun ya benar juga kan, mana satu dulu? Kadang-kadang pas kita mikir, 10 hari 10 malam duk merenung, mana dulu? Mana dulu? Mana dulu? Padahal kedua-duanya tu makhluk. Dia ada salah satu daripada dua tadi, mana dulu mana kemudian. Cuma kita kena tanya balik pada orang yang tanya kita tu, nak talur dengan ayam yang mana satu? Kalau dia dapat, kalau dia bagi tahu induk ayam, induk dulu baru datang talur. Maksudnya ayam yang besar tu dulu, dewasa tu dulu baru talur. Tapi kalau kata anak ayam dia selepas daripada telur. Itulah jawapan. Ada keputusan dalam ilmu Islam, ada keputusan. Tapi kalau ilmu falsafah, paning dah tu. Sudah beribu tahun mereka berfikir, tidak selesai nampak jawapan. Tak nampak. Tak nampak keputusan tu. Sehinggalah datang falsafah Islam yang menyelesaikan, memecahkan masalah tu tadi. Nampak macam remeh, tapi kalau tidak dibandung, benda tu berlakunya kesesatan dalam masyarakat kita. Sebab kisah ni pernah berlaku dah, kesesatan ni sebelum daripada pada zaman Imam Abu Hanifah lagi. Imam Abu Hanifah ni zaman bila? Kurun pertama hijrah. Sebab Imam Abu Hanifah dia lahir pada 80 hijrah. Kisah ni dah berlaku pada 100 hijrah, dah berlaku dah. Kita sekarang ni 1444 hijrah. Mana 1344 tahun dulu dah berlaku dah isu ni. Jadi lama dah, isu-isu lama sebenarnya. Tapi zaman kita ni diulang balik, diputar balik dalam bentuk yang versi yang beza sikit, contoh yang beza sikit, tapi benda yang sama, konsep yang sama. Jadi tu. Baik, qadim idafi ni dia ada yang dahulu, ada kemudian. Maka ini makhluk. Dan istilah qadim idafi ini tidak boleh nisbah pada Allah Ta'ala. Dia hanya nisbah pada makhluk. Sebab idafi ini mudhaf ni dia bersandar. Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahu mudhaf ilaih. Mudhaf ni yang kena sandar, mudhaf ilaih yang disandar. Contoh guru sekolah. Kalau bahasa kita pun ada juga. Bahasa kita Melayu pun ada juga. Kalau bahasa Arab dia panggil mudhaf ilaih. Mudarrisul madrasah, guru sekolah. Maka siapa yang menyandar, siapa yang kena sandar? Guru sekolah. Siapa yang menyandar pada siapa? Guru menyandar kepada sekolah. Maka sandar menyandar begitu, itu dipanggil idhafi, mudhaf. Bertopang, menopang kepada yang lain. Bila menopang pada yang lain, maka dia berhajat tak pada yang tu? Dia berhajat, maka bila berhajat itu tu makhluk. Nampak?
Itu istilah. Maka dia tidaklah disebut sebagai Tuhan. Walaupun kita kata qadim di situ ada senggang masa. Mana dulu, mana kemudian. Sebab tu dipanggil idhafi. Bapa dengan anak, mana dulu? Bapa dulu baru anak. Telur dengan ayam, mana dulu? Tanya balik, telur yang mana, ayam yang mana? Itu. Saja you ulang balik yang tu, takut tak faham. Dia kena ingat balik, man takarrara tahaqqaqa. Apa yang kita ulang-ulang, maka kita akan lebih faham lagi. Baik. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qadim zamani. Qadim zamani ini iaitu lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya tahun. Contoh, sebuah rumah bila dah berusia setahun, maka kita kata rumah qadim. Rumah qadim makna rumah lama. Rumah tu lama sudah tu. Sebab apa? Dah lebih daripada, mungkin dah bertahun-tahun, lebih setahun. Sekurang-kurang lah. Ada sebahagian sebut lebih sebulan, ada sebahagian sebut lebih sehari pun boleh kira lama. Tengok nisbah benda tu lah. Kalau kita tengok rumah ni, kita masih panggil baru kalau dalam setahun tu. Tapi bila dah masuk tahun akan datang tu, kita panggil lama sudah. Sebab dah ada rumah baru yang lain. Contoh kan. Orang rumah pun lain pula tu Ustaz Syirun. Kata. Minta maaf lah tu. Gurau. Tengok serius, takut ngantuk pula kan. Okey, maka rumah lama atau rumah husang, ini dia panggil apa? Lama ni, lama, qadim ni, qadim dari sudut masa. Yang tadi idhafi, sandar menyandar, mana dulu mana kemudian, dia sandar pada satu-satu. Gitu. Yang ni rumah lama, maksud dia sudut masa dia tu lama. Kalau nisbah pada masa. Orang lama. Orang lama tu makna apa tu? Orang tua. Betul lah tu. Antara tua dengan tuha, mana lagi awal? Tuha tu yang lagi awal tu. Kan? Lagi lama dia duduk tu. Lama. Panjang tu lam dia tu. Lama. Sebab apa? Tuha. Tu pendek lagi. Kalau tuha lagi lama tu. Tu. Maksud dia, itu nisbah pada masa. Mungkin boleh buka aircon balik semula. Tadi kita tak ramai, tu rasa sejuk. Bila dah ramai ni, dia ni sikit. Okey, baik. Maka Syekh sebut di sini 3 dengan 4 tadi, makna idhafi dengan zamani tadi, itu dia panggil qadim majazi. Majaz saja, pinjam cakap. Dari sudut percakapan saja kita pinjam. Hakikat tidak. Hakikat dia tetap baru. Hakikat dia tetap makhluk. Maka sekarang tahu makhluk ni baru. Baru ada. Walaupun nisbah dia, kalau kita bandingkan makhluk dengan makhluk, dia lama lagi daripada yang kedua ni. Tapi hakikat sebenarnya kedua-duanya tetap baharu kalau nisbah dengan Tuhan. Begitu. Nisbah pada sisi makhluk, dia dengan dia bila digugan, bila dinisbahkan antara dua tu, di pairing antara dua, dia tetap ada yang awal, ada yang kemudian. Ada yang lama, ada yang baru. Betul kalau nisbah makhluk dengan makhluk. Tapi kalau nisbah dengan penciptaan, maksud dia dengan Tuhan, maka dia tu tetap baharu, tetap makhluk. Itu maksud dia qadim majazi tu tadi. Kita pinjam cakap je. Cuma kalau ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama ahli akidah yang mahir betul, bila mereka ni bercakap depan orang awam, dia akan hati-hati. Dia akan hati-hati. Kalau dia nak cakap juga istilah tu, maka dia akan syarah. Contoh tuan-tuan boleh buka ramai sunnah ni, kita buat contoh salah seorang, iaitu Baba Ghazali Sekam. Baba Ghazali Haji Ahmad, Waqah Budi Sekam Al-Fatani. Baba Ghazali kalau dia mengajar istilah-istilah yang jenis macam ni, maka dia akan syarah betul-betul. Dia akan bagi tahu istilah yang macam ni kita pinjam sahaja, nisbah sebenar, kalau hakikat tak layak pada makhluk. Dia sebut gitu. Dia sangat berhati-hati. Nak cakap tu, sebab yang disampaikan tu orang awam. Lain kalau tok guru sama-sama tok guru, orang-orang alim sama-sama orang alim. Kadang-kadang dia tak cakap pun faham dah. Gitu. Sebab tahu dah. Dia taraf ilmu tu, landasan ilmu tu dah tahu. Dia maksud dah melalui benda tu. Gitu. Nampak kan? Tapi kalau kata dengan orang awam, dia akan syarah satu, perlahan-perlahan.
Sebab dia tak nak orang jadi salah faham. Tak nak orang jadi salah faham. Itu beza antara qadim sifati, qadim zati, qadim idafi dengan qadim zamani. Ini yang kita sebut sebelum ni. Benda ni dia perlu syarahan panjang sikit. Kalau minggu lepas saya kata tajuk ni kita tangguh sikit. Tangguh begini sebab kita nak syarah tu dia ambil masa. Agak ambil masa sikit. Dia tak boleh dalam masa sekejap tu kita boleh syarah tu sebab dia perlu contoh, perlu kaedah. Jadi perkataan-perkataan yang seerti dengan qadim sifati, qadim zati ni contoh dia azali. Perkataan azali. Azali ni sama dengan qadim, iaitu ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan. Contoh lagi al-awwal, yang maha awal. Kan dalam Quran disebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itu ayat Quran. Huwal awwalu tu, huwa tu dhamir kembali pada Allah. Dhamir, ya ini kata ganti diri pada ayat itulah, tapi rujuk kepada Allah. Al-awwal sifat bagi Allah Ta'ala. Kalau kita boleh tukar ayat tu dia jadi Allahul awwal. Begitu. Asalnya huwal. Nampak tak kita tulis? Tak boleh. Okey kita tulislah. Bagi buah atas ni. Tadi pegang sebab ada ni sikit. Okey. Sampai tak? Okey, kita tulis. Kan dalam ayat Quran tu dia tulis huwal awwalu. Huwal awwalu. Baik, huwa ni dia kembali kepada Allah. Dialah, yakni Allah, yang bersifat dengan sifat awal. Awal ni seerti dengan kidam. Yang seerti juga dengan kidam lagi, al-awwal ni seerti dengan kidam ataupun qadim, samalah. Seerti lagi dengan ni apa dia? Iaitu azali. Nampak dah. Azali, azaliyun. Azaliyun ni ini ialah ada tanpa permulaan. Tiga-tiga perkataan tu maksud dia lah ada tanpa permulaan. Maka kadang-kadang ada kita sebut dalam perkataan kita, ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali. Maka ayat ni kita kena tengok apa yang azali tu. Adakah sifat kudrah Allah Ta'ala, mana sifat penentu Allah Ta'ala tu yang menentukan. Kalau Allah Ta'ala punya sifat kudrah, yang ini kita sebut qadir, yang menciptakan, yang maha berkuasa menentukan tu, Allah Ta'ala yang maha menentu, betul, itu azali sebab memang tanpa permulaan. Tapi kalau perkara takdir tu, mana ketetapan pada makhluk tu, kalau dia kata itu azali, itu salah. Sebab ketetapan pada makhluk ni dia baru. Dalil dia nahnu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamilah yang menciptakan kamu, makna jisim. Wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu. Termasuk di situ sifat. Perbuatan maksud dia yang berlaku kehidupan kita seharian. Perbuatan kita ni, benda baik ke kita buat, benda buruk ke kita buat, itu ialah ketetapan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ada ciptakan. Tapi kenapa pula kita dihitung ada pahala dosa? Sebab kita memilih untuk buat jahat, kita memilih untuk buat baik. Maka bila kita pilih untuk buat baik, kita diberikan pahala. Kita memilih untuk buat benda jahat tadi, maka dapat dosa. Baik dan buruk dua-dua Allah Ta'ala cipta. Dua-dua dicipta. Kanan kiri dua-dua Allah Ta'ala cipta. Cipta memang berpasang-pasangan. Allah Ta'ala cipta satu perkara apa sekalipun memang berpasang-pasangan. Ada pasangan-pasangan dia. Siang pasangan malam, cerah pasangannya gelap, terang pasangannya gelap. Gitu. Dia ada pairing dia. Ada berpasang-pasang dia. Baik lawannya buruk. Tapi kenapa pula kakal kita ni
akan dapat pahala kalau kita bikin benda baik, dan dapat dosa kalau kita bikin benda jahat, benda maksiat. Sebab kita memilih. Memilih. Dan pilihan yang kita pilih sama ada bikin benda baik atau benda jahat ialah daripada izin Allah Ta'ala berlaku ataupun tidak. Kadang-kadang ada orang pilih buat benda jahat, Allah Ta'ala tak izin, tak berlaku benda jahat tu. Begitu juga benda baik, Allah Ta'ala tak izin. Dia nak buat benda baik dah, nak pergi umrah, tapi setiap kali nak pergi ada halangan. Maksud dia tu tak izin. Tak izin. Begitu. Itu contohlah, contoh kita nak faham. Baik. Patah balik pada bab kita ni tadi, bila kita sebut suatu perkara ini telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sejak azali, maka kita nak tengok ayat ni dia nak merujuk kepada apa. Kalau nak rujuk kepada sifat menentukan oleh Allah Ta'ala tu, itu ya azali, sebab tu sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala ya kita sebut dah tadi. Qadim sifati ni tadi, iaitu ada tanpa pemaaf. Sifat Allah Ta'ala, apa saja sifat Allah Ta'ala yang layak bagi Allah Ta'ala, itu semuanya qadim. Bukan saja sifat qidam ni, sifat baqa, sifat mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah, sampai mutakalliman. Mana Allah Ta'ala berkata-kata, maha berkata-kata tu, bukanlah berkata-kata tu dengan makna ada bersuara, berhuruf, berbunyi dan sebagainya, bukan. Kalau itulah yang dia faham, maka itu makhluk, itu bukan Tuhan, itu bukan sifat Allah Ta'ala. Begitu. Nak nampak kan cerita kan? Boleh sampai sakat tu boleh faham kan? Jadi kalau nak dikatakan yang disebut ayat dia, statement dia, segala sesuatu ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali. Baik, kalau sifat menentu Allah Ta'ala tu dia maksud pada azali tadi, itu betul. Tapi kalau dia kata takdir tu, mana ketentuan tu tadi, maf'ulun bih itu, ketentuan tu telah ditentukan sejak azali, makna itu azali, itu tak betul. Sebab apa sahaja selain daripada Allah Ta'ala, termasuklah ketentuan tu tadi, itu makhluk. Itu makhluk. Itu makhluk. Maka makhluk baru. Makhluk baru. Sebab tu ayat-ayat yang jenis macam tu, bagus-bagusnya kita kurang-kurangkan. Bagus-bagus jangan sebut pun lagi bagus. Kalau kita nak sebut juga, ini sudah ketentuan Allah, cukup. Tak payah sebut lagi yang belakang tu sejak azali, tu tak perlu. Tak perlu. Itu selamat dah. Kalau nak sebut juga, berlaku accident, berlaku luka tangan, contoh ni buat contoh ni. Ni petang tadi baru kena ni, sebelum maghrib. Luka tu, balut tu bobat ni. Tak apalah. Yang penting ini memang ketentuan Allah Ta'ala. Itu betul. Tapi kalau kita tambah lagi sejak azali, dia jadi waham dah. Dia jadi boleh jadi keliru. Bila boleh jadi keliru, kita kena syarah. Wajib syarah ke situ sekiranya ada berlaku kekeliruan. Dan kadang-kadang kekeliruan yang kita timbulkan tu berdasarkan benda yang betul, dan kadang-kadang berdasarkan benda yang kita putus silap. Jadi kita kena tarik balik, minta maaf. Begitu. Itu tanggungjawab. Amanah yang atas satu perkara. Jangan kita benda tu salah, kita teruskan lagi. Tu kita cari pula dalil nak menunjukkan bahawa yang kita salah tadi jadi betul. Itu tak betul. Itu tak amanah. Dia tak boleh. Pusinglah kok mana sekalipun, memang di atas muka bumi kita boleh. Tapi di akhirat nanti ingat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu nak kena cakap tu. Kena hati-hati. Kemudian ada dekat dalam ayat yang lain, la takfu ma laysa laka bihi minal an, innas sam'a wal absara wal fuad kullu ulaika alaihi mas'ulun. Apa maksud dia? Jangan kamu bercakap, makna komen, keluar komentar ataupun keluar hukum dan sebagainya tentang perkara yang kamu pun tak tahu tentang benda tu, yang kamu tak ada ilmu tentang benda tu.
Kadang-kadang pengetahuan kita tentang tu sikit je. Sebenar hakikat benda berlaku bukan begitu. Contohlah, tapi kita letak hukum tu cepat. Ini pun peringatan kepada yang biasa kita main medsos ni. Jangan kamu meletakkan hukum, maknanya cepat berhukum tentang suatu perkara yang kamu sendiri pun tak pasti. Innas sam'ah, sesungguhnya pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wa fuad, dan juga kamu punya jiwa, hati nurani ni, kullu ulaika alai mas'ulun. Setiap satu tu nanti Allah Ta'ala akan tanya satu-satu. Semua tu akan kena tanya. Jadi macam mana kita nak jawab? Tu sebab tu ada dalam kaedah dia sebut, biar tersilap memberi maaf, jangan tersilap memberi hukum. Biar tersilap memberi maaf atas kesalahan yang orang buat tu. Dia betul dia salah, tapi tak apa, kita maaf. Patut dia tak boleh maaf pun, tapi kita bagi maaf. Biar tersilap kita, daripada kita tersilap beri hukum. Rupanya dia tak bersalah, tapi kita bagi hukum kat dia, hukuman kat dia. Sudah. Cuma nak tarik balik, tangan dah putus. Kalau kata mencuri tadi lah. Contoh. Tu, Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati kita sama-sama. Siapa pun. Begitu juga kalau dalam buat hukum hakam dan sebagainya. Sebab tu bila kita tidak pasti, kita minta tangguh dulu, rujuk dulu. Kalau kata kita dah mengajar sebagainya, kita cakap sebagainya, silap rupanya, ada orang tegur. Maka kita pun minta pada dia, kat mana silap? Dia tunjuk bukti dan sebagainya. Okey, kita beritahu. Kita terangkan balik. Dekat tempat yang kita silap tadi tu, seboleh-bolehnya kita cerita balik. Hari tu saya tersilap, saya sebut begini-begini. Sebenarnya maksud yang sebenar begini. Yang itu silap, saya minta maaf. Tarik balik. Macam itu. Itu amanah. Kalau tidak, kena tanggungjawab. Tak tanggung dekat dunia ni, kena tanggung nanti di akhirat. Itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup kot sampai sekadar tu. Untuk kita punya syarahan kitab pertama kita pada malam ni, insya-Allah. Kita pergi pada perbahasan sifat kita yang kedua. Kitab kita yang kedua. Kitab Matan Safinatun Najah. Baik. Ini kita tajuk mana gitu? Tajuk suatu menjadi suci tu ya. Ni kita masuk jenis-jenis najis pula. Ni pun semua ma'ruf dah ni. Bismillah. Minta izin minum dulu. Baik. Bismillah. Kita pergi pada kitab Matan Safinatun Najah, kitab kita yang kedua. Kata pengarang yakni Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami dalam kitabnya ini, kitab Matan Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita atas ilmu beliau di dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Sampailah kata beliau pada fasal pada membicarakan jenis-jenis najis. Kita tengok jenis najis. Lepas ni nanti kita masuk pula cara membersihkan najis tu. Kenal dulu. Kita kena kenal dulu najis tu macam mana beza dia. Apa hukum dia tu. Baru kita tahu macam mana cara nak bersih dia. Kalau tak kenal sesuatu, macam mana kita nak ambil tindakan atas sesuatu? Begitu. Baik. Kita tengok dulu. Kata pengarang rahimahullahu taala, an-najasatu salasatun. Bermula najis itu 3 bahagian. Yang dimaksud 3 bahagian di sini dari segi dia punya hukum dia. Dari segi dia punya kenajisan dia. Segi hukum. Tapi kalau dari segi zahir najis itu sendiri, maka dia pecah 2. Apa dia 2 tu? Hukmi dan aini. Yang nampak dan yang tak nampak. Itu dari sudut zat dia, dari sudut jisim dia.
Kalau kita dipecahkan najis itu di sudut jisim dia, yang nampak dengan yang tak nampak. Aini yang nampak, ada nampak jisim dia. Yang hukmi yang tak nampak, tapi segi hukum ada. Contoh dia air kamih yang kalau kita tengok di lantai bila kita kamih tu kan, itu nampak, itu aini. Yang terperacik kerana pada kita punya kain tu hukmi, itu tak nampak. Tapi ada sebab kita nampak dia terpercik tu tadi. Tapi tengok balik pada kain tu tak ada nampak basah pun. Tapi sebenarnya ada di situ. Itu panggil hukmi. Itu kalau segi dia punya bentuk najis tu sendiri, maknanya jisim dia kalau nisbah tu. Tapi disebut kat sini yang bahagi 3 ni ialah dari sudut dia punya kenajisan, tahap najis tu. Tahap dia. Bukannya ain dia tu, bukan jisim, sifat dia tu. Baik. Itu maksud dia di sini yang 3 ni. Apa dia? Pertamanya mughallazatun. Yang ini najis berat. Berat dekat sini bukan timbang tu berat. Berat kat sini maksud dia apa? Tahap kenajisan dia tu. Sifat dia tu, kekuatan najis dia tu berat. Kenapa? Sebab berat cara nak buang, nak bersih dia pun berat. Susah sikit. Renyah kalau masa ni. Dia banyak sikit kena buat kerja. Gitu. Yang kedua, mukhaffafatun. Mukhaffafah ni najis ringan, bukan makna berat najis tu ringan. Ringan je 2 gram ringan kata, bukan gitu. Tahap kenajisan dia tu ringan. Kenapa? Sebab ringan, mudah cara nak bersih dia tu. Tu maksud dia tu. Kemudian yang ketiga, wa mutawassitatun, iaitu mutawassitah, sederhana. Bukan berat dia tu tengah-tengah, bukan. Tapi dia punya kenajisan dia tu, cara nak bersih dia taklah terlalu susah dan taklah terlalu mudah. Tu panggil mutawassitah, sederhana. Apa dia yang terkandung dalam yang contoh mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah ni tadi? Maka kata pengarang, al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Mughallazah itu adalah najis anjing dan babi dan pecahan salah satu daripadanya. Kalau sebahagian kitab disebut peranakan daripada salah satu. Far'un ni. Baik. Anjing, kuyuknya orang sini, dengan babi. Baik. Anjing dan babi ni, dia bukan cerita dia punya beriak kamih dia tu saja. Tapi badan dia tu sendiri. Air liur dia tu sendiri. Semuanya tu dikira sebagai najis yang mughallazah. Najis mughallazah. Maksudnya kalau terkena pada badan kita, atau terkena pada pakaian kita, atau terkena pada tempat solat kita, maka kita kena cuci. Cuci dia tu pula ada kaedah dia yang disebut campur air tanah tu. Sebahagian orang sebut sertu, sebahagian orang sebut samak. Kedua-duanya boleh pakai. Istilah kedua-dua tu boleh pakai. Jangan pening. Sebab cakap mula-mula kata sertu, lepas tu samak pula. Mana satu betulnya Ustaz? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Sebab dia ada satu istilah betul, ada satu istilah pinjam. Stay lagi. Satu nama sebenar, satu nama gelaran. Macam itulah cerita dia tu. Benda sama, iaitu basuh campur air tanah. Itu. Baik. Dan pecahan salah satu daripadanya, contoh babi kita senyawakan dengan kambing, jadi babing. Anak yang terbit tu jadi nama dia babing. Maka babing tu tadi najis mughallazah. Dia ikut si babi. Begitu. Anjing dengan lembu. Tu nak sebut nama apa tu? Anbu. Bubuhlah apa nama pun. Lemjing ke apalah. Nama anak yang lahir tu tak kisah. Penting fahamlah tu. Mana persenyawaan tu ada bercampur dengan yang mughallazah. Maka lahir tu tadi, anak dia tu, dia jadi hukum mughallazah. Dia jadi mughallazah.
Boleh nampak kata? Sebab zaman kita sekarang ada benda tu, ada teknologi tu ada. Dia buat persenyawaan, breeding dia panggil. Ada pembenihan tu. Campur ni ilmu sains. Wah, zaman sekarang ni. Padahal benda tu Islam dah syarah lama dah. Cuma sekarang ni je bila dah ada nampak alat tu orang nampak macam bagus lagi. Padahal sebenarnya Islam syarah lama dah benda tu. Ni lama dah ni. Sebelum ada alat untuk nak senyawa kata lagi, hukum dah ada dah. Panduan dah ada. Nampak? Islam dia lebih awal daripada ilmu-ilmu yang ada tu sebenarnya. Cuma kita je kadang-kadang tahu tak nampak, tahu tak tahu. Nak jumpa tak nak jumpa tu je biasa. Bukan kata pada haiwan saja, pada manusia pun dah buat dah, dia panggil bayi tabung uji. IVF macam-macam lah, ada macam-macam nama. Di Malaysia kita pun ada. Malah kita sebutlah ini teknologi, benda berlaku. Dulu yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung kita sendiri pun, dia agak susah nak mengandung. Kalau mengandung pun cepat gugur. Maka macam mana dia buat? Guna teknologi ni. Bahasa umum dia, bahasa kampung kita sebutlah bayi tabung uji. Tapi ada syarat dia. Syarat dia mestilah air mani suami dan air mani isteri digabungkan, kemudian diletak balik semula yang dah jadi ni tadi ke dalam rahim isteri, rahim si ibu yang asal. Bukan ibu tompang haram. Ataupun ambil benih daripada bapak lain, haram, itu jadi zina. Mana ada berzina pasal? Tak ada pun cerita pasal zakar farah, bukan cerita itu, cerita air mani digabung tu. Ini dia panggil zina kalau putih dia panggil. High profile punya high profile punya kes. Berlaku tuan-tuan di dunia kita ni. Kalau tak tahu hukum, tak tahu guideline pun berlaku. Nampak semua main hadut, asal dapat anak dah. Itu haram, zina. Baik, kita patah balik tajuk ni tadi. Maka apabila dia buat pembenihan, ambil air mani babi campur dengan air mani kambing, dibentuklah dekat dalam makmal, dalam tabung uji itu, maka berlaku persenyawaan. Bila berlaku persenyawaan, terbit benih anak tu tadi, masuk balik sama ada dekat dalam perut si babi ataupun perut si kambing, tak kisah. Yang penting bila lahir tadi daripada persenyawaan campur tadi tu, maka apa berlaku? Anak tu tadi, anak tu sudah campur, maka dia jadi mughallazah. Itu disebut Faraun ni tadi. Pecahan salah satu dia pun begitu juga kalau pada bak anjing, sama kias aja. Kias sahaja. Jelas nampak kat situ kan? Baik, kita tengok mukhaffafah pula. Ini satu bab kita nak faham juga. Wal mukhaffafatu baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugh haulain. Walam yablughil haulain. Baik, apa maksud di situ? Najis mukhaffafah itu ialah air kami, air kencing. Kanak-kanak atau bayi laki-laki. Yang bini-bini dia tak termasuk sini. Kalau anak tu yang bini-bini, yang perempuan walaupun yang 1 hari, umurnya baru 1 hari, dia berkamih, maka air kamih dia tu hukum sama macam air kamih kita, mutawasitah. Dia bukan mukhaffafah. Ini hanyalah yang kami bayi yang laki-laki. Sebab dalil dia begitu. Jelas dalil Nabi dukung seorang bayi laki-laki, tiba-tibanya kami atas baju. Ada sebagian riwayat sebut atas kain lidak Nabi begitu. Maka apa Nabi buat? Nabi minta semangkuk air. Nabi celupkan tangan, kemudian Nabi ranjis. Ranjis rata-rata bagi basah kawasan tu, kemudian Nabi pergi solat. Maksud dia apa? Kenapa mukhaffafah? Sebab cara bersih dia tu mudah. Tak perlu basuh-basuh, gonyo-gonyo, sabun tak perlu. Ambil ganjis saja. Yang penting air yang kita ganjis tu tadi lebih banyak daripada kesan najis tu tadi, sehingga pada zon, pada kita tengok begitu, zahir begitu kan, zon kita, sangkaan kuat kita bahawa air itu lebih banyak daripada kamih tu tadi. Maka sah, bersih dah, suci dah. Itu dia panggil mukhaffafah. Cara bersih dia mudah. Zaman kita nak bunyi-bunyi payahlah ambil spray kata tepat. Tapi pastikanlah air dalam spray itu air yang mutlak. Jangan campur-campur pula. Nak wangi basah, simpannya Febreze dalam tu. Itu tak boleh.
Itu jadi mustakmal air tu. Air tu dah bercampur. Ni dalam bab air kita basyarah lah sebelum ni dulu. Ingat kan? Air mutlak, air tak mutlak tu. Baik. Okay, kita tengok. Maka apa dia syarat lagi? Pertama dia mesti air kami bayi laki-laki. Bukan yang bini-bini. Ini laki-laki. Syarat dia laki-laki ni tadi, bayi ni tadi, dia tidak makan melainkan minum susu. Disyarah oleh para ulama dalam kitab Asyah Bajuri dan sebagainya. Susu tu susu apa? Susu ibu confirm lah. Kalau susu lembu, kan kadang-kadang sekarang ni baru 1 minggu, nah betul. Bukannya daripada susu ibu dia, daripada susu lembu, susu tapung. Susu lembu, susu kambing, macam-macam lah, betul susu. Susu soya, macam-macam. Maka adakah kalau kata anak tu tadi, bayi tu tadi, dia kami keluar air, dia buang air kencing dia kan, basah daripada air minum yang susu minum tadi, tapi bukan susu ibu, susu lembu sebagainya lah, susu tapung tu. Adakah air kami dia tu dia masih jadi mukhaffafah? Jawapan oleh Syekh Bajuri, ya, masih mukhaffafah. Apa sahaja bentuk air susu, tak kisah sumber daripada susu apa, yang penting jangan susu babi lah. Itu tak boleh. Atau susu anjing kan tak boleh lah. Susu yang halal, susu yang halal. Sama ada susu ibu dia atau susu selain daripada susu ibu dia, ataupun air kosong. Tapi kalau 2 hari air gelagahnya, tu tak boleh lah. Air tebu. Tak faham. Air tebu. Bayi 2 hari minum suapnya air tabu. Tak boleh lah. Tu boleh mati. Cik faham lah tu kan. Suruh perubatan tak boleh lah begitu. Tapi kalau kata sah jadi hidup juga. Tapi masalah kita cerita hukum. Kalau dia keluar air kencing tu tadi, bayi ni tadi, maka air kencing dia tu apa hukum dia? Mutawasitah atau mukhaffafah? Dia jadi mutawasitah. Sebab sumber dia tu tadi bukan daripada susu atau air kosong. Dia syarat dia susu atau air kosong. Susu tak kisah susu apa, betul susu halal. Begitu. Dan syarat lagi tadi, bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki, kemudian dia tidak makan melainkan minum susu ataupun air kosong. Susu apa kita tak ada masalah, penting halal. Kemudian yang ketiga, syarat dia mestilah umur dia belum sampai 2 tahun. Mana bawah 2 tahun. Kalau umur dia sudah limpas 2 tahun, walaupun 2 tahun 1 hari, contoh 2 tahun 1 hari, maka dia dah terlebih 2 tahun. Kalau dia berkamih tu tadi, keluar air kencing, maka air kencing itu hukum mutawasitah. Mutawasitah. Baik, apa pula najis mutawasitah ni? Maka kata Syekh, wal mutawasitatu sairun najasat, iaitu segala najis yang selain daripada najis-najis di atas. Mana selain daripada mughallazah, selain daripada mukhaffafah tadi, itulah mutawasitah. Nak sebut banyak. Nak senarai mungkin tak habis kertas. Mungkin habis kertas dah. Habis dakwah masih banyak lagi najis tu. Selain daripada tu dipanggil mutawasitah. Baik. Macam mana cara bersih? Termasuk tu lah, boleh kan? Masih di sini lagi? Ada soalan? Sila Pak Tahun Hijri. Ustaz, ya. Soalan. Tadi sebut susu binatang. Kalau macam dalam sedotan tu budak tu dia demam dan sebagainya, doktor bagi ubat. Maka sudah jadi mutawasitah lah. Sebab yang dia makan tu selain daripada susu dan ya. Air najis dia tak mutawasitah. Sebab air kecil kadang-kadang lagi kan. Ya, air kencing saja. Maknanya kalau najis tu dia mutawasitah. Kalau dia beriak, tahi keluar kan, itu mutawasitah. Ni kita cerita air kencing saja, itu jadi mukhaffafah. Air kencing saja jadi mukhaffafah. Tapi kalau berak, makna tahi, itu dia najis mutawasitah. Tawasitah. Apa beza dia? Nanti kita tengok cara bersih dia ni. Ni kat sini kita lebih nampak lagi apa beza dia. Baik.
Cara membersihkan najis ni, faslun, kata Syekh, wal al-mughallazatu tathuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughallazah ni, cara bersih dia macam mana? Hendaklah dibersihkan dengan 7 kali basuhan selepas menghilangkan ainnya. Salah satunya dengan tanah. Contoh, minta maaf, contoh, buat contoh. Di telefon kita tadi kena jilat dengan kuyup. Macam mana kita akan bersih dia tu? Pertama, kita siram dulu dengan air, ataupun kita lap dulu dengan tisu, ataupun apa kain sebagainya yang menghilangkan dia punya ain apa? Ain liur dia tadi. Gitu. Mana kita buang dulu. Kita jeruh kau, tapi sanggup kau. Contohlah ni, buat contoh. Tak salah apa-apa pun, barang-barang apa sekalipun. Baik. Ni kita buat contoh yang memang kritikal betul ni. Kena jilat contoh kan? Terkena. Baik, macam mana nak buat? Maka kita lap. Contohlah kita lap. Hilang ain dia, betul? Baik. Kemudian setelah hilang ain dia, apa lagi kita nak buat? Kena basuh 7 kali, salah satu dia dengan air bercampur tanah. Salah satu dia dengan air bercampur tanah. Maka kita kena pandai-pandai lah hejah kat tempat mana kita nak basuh supaya telefon ni masih boleh diguna pakai selepas dibasuh. Yang penting boleh. Contoh dia kain, kita pakai di kain tu. Kain tu tadi kita celup di dalam satu bekas, satu gayung, yang air dalam gayung tadi sudah bercampur tanah. Dia bukan air lumpur ya. Faham tak mana air lumpur tu macam mana? Tanah lebih banyak daripada air tu jadi lumpur. Bukan masuk di sini. Masuk di sini air lebih banyak daripada tanah. Macam mana kita nak kata dah air tu air tanah? Apabila warna air itu tadi sudah berubah sedikit kepada warna tanah, walaupun berubah dia sikit je. Contoh, satu botol air ni kita masuk sesudu je tanah, lebih kurang. Yang mana bila kita masuk tu kita goncang, tengok berubah tak warna? Berubah jadi air tanah dia tu. Dia bukan mesti tanah tu kena banyak, itu jadi air lumpur. Faham kan? Beza air tanah dengan lumpur. Tapi kalau kata lumpur tu terus kita ambil buh kat kita punya kain ke dekat, boleh juga, sama juga tu seerti. Tapi kita sebut tahap sekurang-kurang. Begitu. Bukanlah kita nafi kata air melumpur tak boleh, boleh. Tapi yang nak maksud tadi sekurang-kurang dia ialah air banyak, tanah tu sikit. Tapi walaupun sikit tanah tu tadi mengubah warna air tu, maka tetap kita panggil air tanah. Begitu. Jadi macam mana nak buat? Ambil semangkuk, segayung ni tadi, semangkuk kau, air, ubuh sikit tanah kat dalam tu, jadi dia kita kaca-kaca dia dah berubah warna. Maka ambil kain, sebab kita sebut telefon tadi kan, maka ambil kain, celupkan di situ, terperah sikit, kemudian kita lap sekali. Sekali kan, dah ada air tanah dah. Lepas tu ambil pula air yang bersih, ulang lap tu 7 kali, 6 kali selepas tu lah. Maknanya satu dah ada tadi, 6 kali lagi. Bersih. Begitu juga kalau kata kuyuk tu tadi ataupun babi ke, dia buang najis dekat kita punya lantai. Kadang-kadang tak perlu kita basuh sampai kita juga pakai water jet. Kadang-kadang tak perlu pun. Kita ambil je kain ke tisu ke apa ke, pindahkan najis dia tu, buang ke tanah. Ada kesan lagi kan? Maka apa nak buat? Jiruh dengan air tanah. Jiruh tu sama ada kita jiruh dia lalu terus. Kalau kata dalam masjid macam mana pula? Maka kita jiruh air tanah tu, ambil kain lap, pindah, ambil kain, pindahkan. Betul dengan air biasa pula. Begitu juga, ulang. Begitu. Tu ada orang tanya pada saya, Ustaz, kalau kapet ni kena macam mana Ustaz nak settle?
Begitu juga mutawassithah. Cuma kalau mughalazah ni adalah air tanah dia. Begitu je. Mutawassithah begitu juga. Kapet tu kena. Orang tidur kan. Niat bagus, alhamdulillah, iktikaf. Rupa pagi tu masya-Allah tabarakallah kami di situ. Tentu. Macam mana nak bersih? Nak potong, bagi buang. Tukar baru. Tukar habis semua baru. Banyaklah kos. Macam mana nak buat? Maka begitulah cara dia. Ambil dulu kain yang kering, telap dulu, pindahkan dulu air najis tadi. Kalau kata dia air najis tu belum kering lah, air kencing tadi belum kering, basah lagi situ. Telap dulu, pindahkan najis tu dulu, perahlah kat dalam beldi. Begitu. Kemudian kita ambil air jiru sikit-sikit. Kita buat ulang-ulang kali. Sampailah kalau mutawassithah nanti tersebut hilang bau, warna, rasa. Nanti tersebut kejap lagi. Mughalazah betul. Rasa macam mana? Nanti kita syarah nantilah dulu. Itu tak masuk lagi. Ni alang-alang tadi kita sebut kan. Sebab dah ada soalan. Okey, boleh Ustaz? Ada soalan lain? Tak ada lagi. Setakat ni. Okey, baik, kita tengok boleh. Pada mukhaffafah pula. Tadi tu mughalazah. Kialah pada nilai mon. Kalau kita boleh alih. Kalau tak boleh alih itu yang jadi pening. Jadi tak boleh alih, serap pindahkan. Tapi banyak alih lah sikit kena buat. Sampai hilang. Begitu. Baik. Mukhaffafah pula bagaimana? Tatuhuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Hendaklah dibersihkan dengan sekadar renjisan air ke atasnya. Makna ke atas tempat yang kena air kamih bayi laki-laki ni tadi. Ini cerita mukhaffafah. Renjisan air, renjih ke spray ke. Habis kalau jiru sak boleh, lagilah bagus. Itu tak adalah masalah lagi. Tapi kalau kata sekadar renjih je boleh renjih. Sebab dia air kamih, air kencing bayi laki-laki bawah 2 tahun. Kita sebut dah tadi. Bersama sapuan. Itu sapu lah. Kata tadi telak tu sapu. Dan dihilangkan air najisnya. Mana air najis, air kamih tadi hilang. Dipindahkan. Kita genjih banyak-banyak tu kita pindahkan. Sah. Bersih dah, bersih. Suci. Begitu. Mutawassithah pula. Syekh kata kat sini wal mutawassithatu maka tanqasimu ila qismaini. Mutawassithah ni 2 jenis. Ainiyatin wa hukmiyatin. Iaitu najis yang nampak ain dia dengan najis yang tak nampak ain, dipanggil hukmi. Yang kita sebut tadilah. Nampak ain kami dengan percikan tu. Percikan tu tak nampak dia punya ain itu tak nampak. Betul ada percik tadi. Percik. Percikan itu panggil hukmi itu. Al-ainiyah tu, kalau ainiyah yang nampak ain dia, yang nampak jisim najis tu, allati laha launun wa rihun wa ta'mun, iaitu yang ada padanya warna, bau dan juga rasa. Rasa masin. Pahit ni kan? Tu. Baik. Maka fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Tidak boleh tidak, mesti dihilangkan kesemuanya, iaitu warna, bau dan rasa. Sebab memang nampak ain dia. Kalau tak nampak, maka kalau tak nampak dia panggil hukmiyah. Yang hukmiyah ni allati la launa laha wala riha wala ta'ma laha, iaitu yang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha, maka sekadar lalukan air, makna sekali jiruh je. Contoh yang terpercik tadi. Macam mana nak buat? Kami air jiruh je sekali, dah cukup. Bersih dah tu. Sebab dia memang najis mutawassithah, tapi mutawassithah hukmiyah dia panggil. Yang kita tak nampak ain najis tu, bentuk jisim najis tu tak nampak.
Tapi kita tahu terpercik kena kat situ tadi. Tapi bila tunjah balik tak ada pun, tak nampak pun. Tapi kita tahu dia terpercik situ tadi. Maka apa nak buat? Ambil air, jiruh je. Selesai masalah. Sekali jiruh je. Kalau kata sekali tu tak yakin dengan syak, jiruhlah berkali-kali sampai yakin. Tapi confirm sekali jiruh tu, confirm lah tu dia terbawa sekali dengan air yang kita jiruh tu tadi. Itu najis yang hukmi. Najis yang tak nampak jisim dia, tak nampak ain dia tu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada beberapa soalan. Ya. Kalau macam ubat tu daripada zat, daripada binatang macam anak babi itu kenapa? Itu haram. Kalau ubat tu diperbuat daripada apa sahaja yang berkaitan dengan babi atau anjing, biasa orang ambil daripada babi, hukum dia haram, melainkan memang terlalu terdesak. Contoh ada satu jenis dia panggil yang masuk dekat jantung tu, ubat untuk yang sakit jantung, heart attack yang teruk ni, dia akan ada satu ubat dia, injection tu memang dihasilkan daripada, ada sikit daripada babi yang ambil. Tak tahu daripada mana, daripada orang kata babi, tapi memang ada. Itu pun mestilah mendapatkan keputusan kebenaran daripada doktor pakar untuk nak diinjek ubat tu tadi. Dan sekali itu sahaja. Dia tak boleh berkali-kali. Sekali sahaja. Atau atas darurat. Terlalu darurat. Sebab belum ada lagi dikaji, dihasilkan satu jenis ubat alternatif kepada yang tu belum ada. Kalau ada pun tidaklah sekuat itu. Begitu. Masih. Tu boleh rujuklah pada pakar-pakar perubatan. Cuma cara pengendalian dia pun ada SOP dia. Kalau kita doktor Islam, orang Islam yang mengendalikan dia, maka setelah kita dah pakai ambil ubat, kita dah guna ambil ubat, kan dia daripada dalam tabung dah tu kan, kita guna, maka barang-barang alatan-alatan tu semua kena dibuang, kena dilepas. Sama jugalah yang orang alim pun sama juga. Tapi yang ni dia lebih ni sikit lagi lah. Kita kena jaga tu lebih sikit. Yang lain tu ambil contoh je kita buat. Ini betul-betul kita kena jaga, jangan kena tempat lain macam-macam lah. Begitu. Sebab dia darurat, terlalu darurat. Dalam Quran sebut famanitturra ghayra baghin wala adin. Tu syarat dia. Fala isma alai. Barang siapa yang bila dah darurat, terdesak sangat-sangat, paksa sangat-sangat, boleh guna. Tapi syarat ghayra baghin wala adin. Jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau, jangan berkali-kali. Ghairu baghin wala adin tu. Mana tak boleh berulang-ulang balik. Contoh satu kiyah kat masalah tu pada cerita, kalau biasa disebut dalam kitab tu guru pengajar, contoh kita sesat dalam hutan, kita tak tahu dah nak pergi ke mana. Lapar masya-Allah tabarakallah dah. Kalau memang tak makan juga pada hari tu, berkemungkinan boleh buat mati. Nak berharap makan pucuk kayu dan sebagainya, kita pun tak kerti nak cari, tak kenal. Contoh takut-takut makan mulut berbuih, jalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terus. Contoh lah ni ceritanya. Tengah-tengah lapar teruk tu tadi, tiba-tiba lalu seekor babi pun nak buat. Boleh dia ambil babi itu tadi, tapi sekadar sahaja. Jangan pula buat sinala bakar satu ekong tu. Anda tak boleh. Itu tak boleh. Simpan pula lagi. Yang paha ni untuk minggu depan. Itu tak boleh. Dia ambil sekadarnya sahaja. Sekadar untuk nak melepaskan daripada mati tu tadi. Dia bukan mesti sampai kenyang. Sampai sandar. Sebab kata Islam, menteneng perut dia kenyang. Tak boleh. Dia mesti ambil sekadar saja. Sekadar contoh macam kita kan, nak makanan lain tak ada, makanan tu saja yang ada, maka berapa lebar daging tu kita boleh ambil untuk kita seorang saja. Berapa lebar? Mungkin lebar 2-3 jari contoh.
lebar telapak tangan, contoh. Maka bersatu je lah ambil, jangan ambil lebih. Simpan bahasa, takut akan datang tak jumpa lagi makanan, tak boleh. Ambil batu je. Itu dia panggil ghaira baghin wala adin. Dia tak melampau dan tak sampai menyimpan pula. Tak. Sekali itu saja dan sekadar itu saja. Sekadar ni dalam bentuk masak ke makan mentah? Untuk masak lah. Masak lah. Buat barbecue. Tak kisahlah masuk masak tu macam mana. Tak kisahlah bentuk masak tu macam mana, buat sup ke, buat ni ke. Ini bukan cerita suruh makan, tidak. Ini bila dah terlampau darurat sangat. Tapi darurat tu dinisbah lagi. Dia ada kaedah ad-daruratu qadar biqadariha. Darurat ni dia hanya ada qadar tu sahaja. Jangan berlebih. Kalau berlebih dosa. Dosa besar. Berlebih. Contoh macam buat ubat tadi kan. Sekalinya macam tu je lah. Dan memang mesti dipanggil pakar dia. Pakar bius tu. Berapa mil akan dimasukkan. Kalau ikut kita nak cepat sembuh, 10 tabung bagi masuk murah kita masuk, tak boleh. Ini mesti orang pakar yang buat. Bukan Sabna yang buat tu tuan-tuan. Dia mesti yang pakar. Dia ada kelulusan. Itu biasa kalau kat AJN sebagainya, sebab ayah saya pernah masuk ke sana. Waktu tahu tu. Memang hakikat dia betul. Dia bagi tahu siap. Pakcik dah terlalu teruk sangat ni, kita terpaksa juga masukkan ubat ni. Ada nama ubat, tak ingat apa nama ubat dia tu. Tapi memang dia buat ada sikit daripada unsur babi tu ada. Tak ingat nama, minta maaf. Nama tu saya tak ingat. Ubat tu untuk ubat jantung tu. Sekali tu je. Sekali tu sahaja. Untuk nak stabilkan balik orang yang kena serangan ni tadi. Kau dia ingat sekali tu je lah. Tapi kena maklum dulu. Sebab kadang-kadang orang yang sakit ni dia tak nak pun. Dia bubuh juga. Tak boleh, dia kena maklum. Dia ada SOP dia. Dia ada SOP. Kalau kata tak apa saya tahan, tak apalah, tak payahlah pakai lagi ubat tu. Sebab dia darurat tu ada kadar dia. Ada kadar. Jangan kita main raduk je, tak boleh. Samalah kiahlah dalam bab-bab yang tadi tu, samanya. Begitu juga dulu kita pernah cerita, kalau kata orang perempuan dalam bab yang sebelum ni kan, orang perempuan yang dalam keadaan haid, tiba-tiba dia nampak ada satu naskah Quran jatuh, apa dia nak buat? Dia sekadar angkat Quran tu, tutup elok-elok, letak balik dalam rak. Itu saja. Jangan pula dia buka, ni Quran siapa ni surah mana ni? Kebetulan gempa bumi, surah pun gempa bumi. Ni ada teori konspirasi. Tak payah. Tak payah sampai tahan tu meraban melalut dia tu. Tak ada sampai tahap situ. Tak perlu. Tak boleh. Sekadar saja ambil, angkat, tutup. Tutup elok-elok balik, mana yang dah terlipat-terlipat ke terkoyak ke apa ke, masukkan balik. Letaklah larak. Saya tak masalah. Itu saja. Itu dia panggil darurat tu qadar bi qadariha. Wah, jauh pula tu. Tadi buat najis. Tak apalah, ada kaitan sikitlah insya-Allah. Tu antara dia. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada soalan tadi kan? Cerita penggunaan bab tu tadi. Dan satu lagi tambahan daripada sini. Boleh tak kita jual beli najis ni? Tu yang buat baja-baja tai kambing, baja tai ayam tu najis tu. Macam mana hukum dia tu? Kan kadang-kadang ini minta maaf kalau Semenanjung lah, sebelah sini Labuan mungkin ada ke babi di Labuan? Mungkin ada lah. Tak, ini yang dia. Bukan yang ternak tu. Yang ternak tu memang tahulah, dia memang non-Muslim yang buat kan. Tak, ni yang liar. Tak ada. Tapi kalau kita di Semenanjung ataupun di Sabah ke, di Sarawak ke, kan tanah banyak kan, paya banyak sebagainya, kan ada banyak babi liar. Kita upah orang tembak. Lepas tembak mati, kita jual. Apa hukum itu? Apa hukumnya tu?
Tembak tadi kita upah tembak lah. Upah kita bagi upah tembak tu, upah atas peluru tu. Dia peluru lah, kita boleh lah kata begitu. Habis yang bangkai tu tadi, kita minta atas mana-mana Cina ke apa sebagainya, mana yang Muslim kan, yang makan ni, dia ambil, kita pun bagi dia pun ulur duit kat kita. Kita niat dengan jual. Boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau dia bagi duit tu atas upah, sebab apa? Sebab kita tolong bagi tahu orang untuk menembak apa sebagainya, ada usaha macam itulah. Bukannya kerana babi itu, tapi kerana usaha kita untuk nak mendapatkan babi itu. Macam itulah. Kerja kita tu, maka dia bagi duit tu, kita niat duit tu atas kerja kita, tu boleh. Kerja kita untuk menangkap ke untuk sebagainya tadi itulah, tu boleh. Tapi kalau kerana kan kita jual tu kerana babi tu sendiri, mana binatang tu, mana kita jual binatang tu, itu haram. Sebab dia najis tidak boleh dijual pada segi kaedah asal. Melainkan najis yang mendatangkan manfaat itu sah dijual, tapi tetap makruh. Contohnya tai ayam, contoh tai kelawar, contoh tai burung, contoh tai kambing, contoh. Ada manfaat, itu kita buat baju dan sebagainya, tapi tetap makruh. Jadi kalau siapa nak buat baju kompos sebagainya untuk dijual, niat bukan jual najis tu, tapi khidmat yang kita buat tu, upah atas khidmat. Mana kita kumpul najis tadi, kita simpan, kita kompos, kita proses, kan ada tenaga di situ. Jadi upah atas khidmat tu boleh. Tu tapi dia bukannya berubah sendiri. Kan kita sebut dah sebelum ni kan, najis berubah menjadi ulat. Yang sebelum ni kan, itu dia berubah sendiri. Yang ni najis tu kita kumpul, kita buat sesuatu, maknanya kita proses supaya dia jadi kompos. Itu dia tetap najis. Seperti mana arak kita nak jadikan cuka, kita biar dia jadi cuka. Tu halal cuka tu. Tapi arak tu kita nak jadikan cuka, kita masuk bahan kimia sebagai pop, dia tukar jadi cuka. Tu tak boleh. Tetap cuka tu jadi hukum arak, hukum haram lah. Begitu. Tu ada beza dia sikit di situ. Begitu juga, ni bahas lagi ni. Begitu juga kalau kata kita ternak ikan dalam sangkar, ikan patin ke ikan apa sebagainya, kadang-kadang dia bagi makan perut ayam. Perut ayam najis tak? Tali perut ayam semua najis tak? Sudah. Kita makan tak perut lembu? Perut lembu kita makan tak? Yalah, habis cucilah dulu, buang najis-najis tu. Tapi kalau perut ayam tu kita bagi kat ikan tu, kita cuci dulu tak? Tak ada, perut-perut tu kita bagi, betul? Saja je nak timbulkan. Supaya faham, supaya nampak. Sebab hukum ni mesti kita al-hukmu ala tasawuri. Hukum ni mesti kita tasawur betul. Mesti kita faham betul, nampak betul masalah ni macam mana. Baru hukum tu sesuai. Tak boleh agak-agak jadi hukum boleh lah Ustaz. Tak boleh. Dia kena faham betul-betul dulu. Saja je timbulkan tadi. Kita makan tak perut lembu? Makan, tapi kita sebut dah, perut tu kita cuci dulu, buang najis dia sebagai dulu, basuh, berkapur, sampailah betul-betul tinggal perut saja. Maka itu boleh. Cerita dia perut ayam ni ada ke kita buka, buang, cuci elok tu baru bagi dekat ikan? Tak ada. Kita bagi macam tu saja. Maka ikan tu tadi yang makan daripada perut ayam ni tadi, dia makan najis. Boleh tak ikan tu kita makan? Syarat dia boleh, dengan syarat kena kuarantin. Kuarantin ni bagaimana? Kita puasakan dia dulu sampai dia muntahkan yang sisa-sisa, sama ada dimuntah keluar kat mulut dia ataupun keluar dekat tahi dia. Itu masalah tu. Jadi carilah kalau nak belikan sembilan ke ikan dalak dan sebagainya kan, ikan tu ditangkap tak kisahlah daripada payung ke daripada mana sebagainya, bagusnya di kuarantin dulu. Mana bubuh dekat dalam air yang bersih beberapa hari.
Mungkin semalam, mungkin 2 malam, mungkin 3 malam. Supaya dia keluarkan balik isi dia sebagainya tu, makna dia dah bersih dah muntah dah, baru kita ambil, baru boleh kita bunuh, kita makan, kita buat goreng buah lada. Tu contohlah, ikan 9 goreng lada, sedap itu. Ikan batin masak tempoyak, contoh begitu. Tapi baguslah sekarang ni, alhamdulillah, bila hukum tu ramai orang dah faham dan sebagainya, kita tengok dia bagi makan dedak. Dedak ni asal daripada apa? Daripada tumbuhan soya, bagai-bagai lah. Ada minyak dan sebagainya tu dia buat daripada minyak sawit, ada tu dia buat daripada hasil sawit, ada dia buat daripada hasil jagung. Kan pokok jagung tu kan, jagung dia ambil bagi orang makan. Okey, pokok dia tu ada shredder elok-elok semua, dia buat apa? Silage. Dia buat dalam bentuk silage. Ada tu diproses sampai jadi tepung sebagainya, dia buat campur buah dengan air, dia jadi dadak. Sampai tahap gitu. Jadi yang tu halal sebab tumbuhan tak ada masalah. Tumbuhan no issue. Ni yang asas daripada tadi perut ayam sebagainya itu kena hati-hati. Jadi kalau kita tengok sekarang ni macam contoh yang dibuat di Pahang, di Temeloh, ada tempat-tempat yang lain sebagainya pun kan dia bagi dedak ikan, dia bagi makan dedak. Itu tak apa. Ini yang kita cerita ni tadi, dia bagi makan perut ayam. Ataupun ikan tu diletak, dihidupkan di najis kumbahan. Segala jenis tahi dia makan. Beriak kita, kambing kita, semuanya dia makan. Maka macam mana nak buat? Boleh makan tu, syarat kuarantin dulu. Kuarantin dulu. Dan kita pun mana yang pakar tu faham, tahu kalau ikan yang jenis makan najis ni, dia bau dia lain macam sikit, hasil daging dia tu lain macam sikit. Kita pun boleh kenal. Kadang-kadang tengok fizikal dia tu masa dia tengah hidup lagi tu, nampak dah merah dia tu lain macam, merah sirip dia, merah muka muncung tu lain macam. Kita cerita ni jelas sebab benda tu najis. Tajuk kebetulan tajuk najis kita ni. Sebab kita haram makan najis. Kenapa arak tu haram? Najis. Mabuk, sebab mabuk tu nombor 2. Dia mabuk ni mendatang. Kalau minta maaf, kalau lah ada sebotol arak dituang dekat dalam satu cawan, baik, kita buang ataupun ada orang minum habis dah, cawan tu kenapa kita kena bersihkan? Sebab najis. Botol tu kenapa kita kena bersihkan? Maksud cuci pakai sabun sebagainya. Sebab apa? Dia najis. Jadi pengharaman arak ni utama dia kerana dia tu najis. Sikit ke banyak ke najis. Sebab najis. Sebab sebut dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun. Perkataan rijsun tu maksud dia najis. Sesungguhnya arak, judi, tendung nasib, telik nasib, apa sebagai-bagai itulah. Tu. 4D ke, Sport Toto ke, apa ke, Magnum ke, semua tu ialah najis. Perbuatan keji, perbuatan yang jijik, najis. Fajtanibuh, maka kena elak, kena hindar, jangan ikut, jangan buat, jangan ambil, jangan minum, jangan pegang. Kalau kata arak tu kena pada tangan kita, maka kita kena basuh sebab dia najis mutawassithah. Dia tergolong dalam najis mutawassithah ni. Kita sebut dah tadi kan, selain daripada babi, selain daripada anjing, selain daripada ain kambing, bayi laki-laki, maka dia masuk mutawassithah, najis. Tu. Sebab tu kita sebut, walaupun orang masak sekawah gulai kambing, masya-Allah, dia letaknya dalam tu sepenutup sahaja arak putih, arak samsu tu kan, dia buah dalam tu. Apa berlaku sekawah tadi? Haram dimakan. Sebab apa? Dah dicampur dengan najis. Kerana najis. Tu. Mabuk tak mabuk, itu belakang cerita. Itu nombor 2, nombor 3, nombor 10 punya sebab. Kerana dia najis. Jadi boleh kita betul sikitlah persepsi. Kalau mana yang orang faham, sebab memabukkan. Betul, tak kata salah. Tapi sebab memabukkan tu ialah sebab nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sebab kemudian, sebab utama dia ialah kerana najis. Sebab dalam Quran sini sebut tu najis, maka haram kita minum atau makan najis. Mafhum daripada ayat tu tadi.
Arak tu najis, sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita makan, minum sebagainya daripada arak tu tadi. Maka qiyas daripada situ, segala jenis najis, walaupun bukan arak sekalipun, segala jenis najis yang lain sekalipun, haram untuk kita makan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau air kami hunta, air kencing unta, najis tak? Najis. Tapi kan ada orang buat ubat. Tu macam mana tu? Sama lah isu dia macam injection yang tadi, injection daripada hasil babi tadi, injection untuk sakit jantung tu tadi. Bukanlah air kencing unta tu diminum hari-hari. Faham tak? Sekali tu je, itu pun telah dibenarkan, disahkan sesuai oleh orang yang pakar dalam perubatan. Pakar perubatan ni tak semesti pakar perubatan moden, pakar perubatan tradisional pun pakar perubatan juga. Cuma tradisional ni panggil bomoh, tu je beza. Kalau pergi di sebelah Patani, minta maaf tersebut tambahan ilmu. Di sebelah selatan Tai sana, orang Melayu kita juga, mereka sebut doktor tu pun dipanggil tok bomoh. Bahasa dia, sebab bahasa Melayu lama ni, bomoh ni makna orang yang mengubat. Cuma kita je terpengaruh doktor. Itu. Padahal bahasa sana sebut bomoh. Doktor pun panggil bomoh. Kita faham bomoh ni duk puja berasak. Itu bahasa kita. Kita nak kena tahu juga setempat. Tak apalah, tak salah pun, bukan kata salah benda tu. Ni tambahan ilmu. Sebut tadi tambahan ilmu bahasa. Allah Ta'ala alam. Begitulah. Ada lagi nak syarah dalam bab najis ni? Air liur dia. Pada air liur dia tu ada tak jisim babi tu? Air liur orang tu ada tak jisim babi tu? Tidak, maka bukan najis. Melainkan dia baru je hirup sup babi, lepas tu air liur dia tu terpocik kat kita. Tu je lah nampak najis. Dia baru je hirup sup babi, baru makan ni contoh kan. Kemudian air liur dia tu bercakap, pocik kena kat kita. Jelah itu najis. Tapi kalau kata kita tak tahu dia makan tak makan tadi, tiba-tiba dia bercakap nyembu-nyembu kena kat kita, contoh kan, adakah itu dikira sebagai najis? Tidak. Tapi memang jelas nampak dia memang hirup tadi. Dia memang makan tadi, lepas tu dia bercakap nyembu kena kat kita pula. Itu memang jelas nampak. Jelas tu najis. Sebab najis ni ada kaedah dia juga, la najasata fi syakki. Tidak kira najis kalau benda tu kita syak. Memang kita tahu dia orang yang makan babi, tapi ketika dia bercakap dengan kita tadi, kita tak nampak pun sebelum tu dia makan babi. Kita tak tahu pun sebelum tu dia dari mana. Dia jumpa dengan kita, contoh kita kat kaunter pejabat contoh kan, dia bercakap dengan kita menyembu-nyembu. Kita tak ada pun nampak sebelum tu dia hirup apa-apa, dia makan apa-apa, tidak nampak. Maka kita syak je, mungkin hello ni mungkin dia babi. Maka syak bukan najis. Tak kaedah dia gitu. Melainkan jelas nampak dah ada qarinah lah tu. Ada dia punya hubung kait dia, pembuktian dia. Yang mana sebelum tu tadi memang kita nampak dia makan babi. Begitu juga kalau kita pergi ziarah. Panjang dah cerita ni, tapi tak apalah. Ada kaitan. Memang ada kaitan. Kalau buka dekat dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dalam satu kitab nama dia kitab Ghayatul Taqrib, matan Abi Syuja'. Syarah dia kitab Iqna'. Ada syarah bab ni. Kita pergi ziarah orang non muslim. Contoh ni kita dekat Krismas ni kan. Kita pergi rumah dia, kita tahu dia ni segala mak neka semua dia makan. Segala jenis benda binatang, asal ada je nama binatang atas muka bumi semua dia makan. Tak pernah ada terkecuali. Contoh halal ke haram ke semua dia bedal. Contoh lah kan, contoh ni jenis masya-Allah orang ni. Baik. Dia undang kita pergi rumah dia. Sambutan, tak salah perayaan apa sekalipun. Si Pacai kau, Tai Pusam kau, di Pabali kau, tak salah. Mana perayaan tu yang bukan Islam punya perayaan. Baik, dia ada dua isu pula kat situ. Boleh tak kita menyambut perayaan orang tu? Itu satu isu. Ini kita cerita kita makan dekat rumah dia.
menggunakan peralatan dia. Bila menggunakan peralatan dia ni, kita kena faham. Sekira kata memang kita nampak dengan jelas bahawa alatan-alatan tu tadi, tak kisah cawan, pinggan, sudu, mangkuk, garpu, sudip, sanduk, periuk, belanga, kuali, tak kisah apa pun, memang jelas digunakan untuk masak benda haram. Tak nampak? Babi ke apa sekalipun yang haram ni bukan kata babi saja, kok dia masak tu ungkau, lelabi, tahu lelabi kan, tupai, apa lagi, biawak, ular, benda haram. Maka najis lah tu, tergiling najis, najis lah tu, sebab tu bangkai kita tak boleh makan. Walaupun sembelih sekali pun tak boleh, dia tak sah sebab benda tu benda haram. Baik. Ataupun pada cawan tu tadi dituang arak, lepas tu dia bersih, dia apa ni, dia habis arak tu dengan cawan yang sama tak dibersihkan lagi, dia tuang air oren, dia bagi kita. Kita nampak benda tu, jadi kita tak boleh pakai benda tu. Kita tak boleh ambil, tak boleh makan, tak boleh guna alat tu, melainkan setelah dibersihkan mengikut cara Islam. Mengikut cara Islam. Kalau arak tadi mutawasitah, bila mutawasitah kita basuh, halih, hilang dia punya ain, dia tu kerak dan sebagainya, okey, kita boleh pakai balik. Ni sekiranya kita tak nampak, dia letak dah dekat atas meja tu makanan, kita tanyalah, boleh kita tanya, makanan ni ambil dari mana? Lu orang jangan risau aku tampah dekat kedai, minta maaf, tuan nipah contoh, dia tampah catering, catering bonda, Malaysia bonda, contoh, makanan selesai. Kambing pula dia siapa? Ada Haji Hamzah, contoh. Tahu dah tu memang daripada halal. Cuma kita jadi isu alatan. Baik, alatan tu tadi jelas tak kita nampak telah digunakan untuk benda haram? Tak. Mana dah diampai atas meja tu dah siap berbasuh sebagainya, kita tak tahu apa asas belum, jadi boleh kita pakai. Melainkan kalau sebelum tu memang dia dah tuang dengan mangkuk tu tadi, sudu sebagainya tadi dah digunakan dengan benda yang makanan yang haram, dia tak cuci, tak basuh apa, dia ulu juga yang sama untuk kita ambil kari kambing tadi, tu tak boleh. Jelas nampak kan? Jelas nampak begitu. Adakah kita pasti? Syak tak boleh. Syak tak kira. Syak pada najis tak kira najis. Kita sangka sahaja, tapi zahir berlaku tak? Tak. Ada tak qarinah pembuktian hubung kait cerita? Tak ada. Bila tak ada, kita jangan panjangkan syak tu lagi. Bina atas yakin, zahir ada tak nampak najis? Tak. Maka pakai. Kalau tanya dia jawab, memang aku pakai. Itu janganlah. Itu dah ada qarinah. Itu saya kata ada qarinah tadi. Ada pembuktian, ada cerita hubung kait. Dia tanya, kau guna tak untuk ni? Dia kata, aku guna. Kau basuh macam mana? Aku basuh macam tu saya lah. Itu tak boleh lah kita pakai. Sebab dia dah mengaku. Dia dah mengaku. Kalau was-was, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Bawalah pinggan plastik sendiri. Selesai masalah. Tapi terasalah hati orang rumah. Orang maksud dia apa tu? Tuan rumah tu. Rumah lah tuan rumah tu. Ada sebut dalam kitab benda ni. Bukan saya main-main. Benda tu ada. Cerita macam mana kita nak bermuamalah. Sebab tambah pula Malaysia kita negara majmuk. Kita ada kawan yang non-Muslim. Tak kisahlah ada bangsa apa pun. Yang kita faham mungkin dia punya cara pembersihan itu dia tak seperti mana cara yang spek yang Islam punya. Dia pada dia orang sekadar hilang dia punya kesan, ada wangi-wangi sikit, bersihlah tu. Itu pada dia. Pada kita bukan begitu. Dia kena tengok jenis najis tu. Dia kena bersih ikut jenis najis. Itu cara Islam. Jelas kan? Ni cara kita nak muamalat dengan orang non-Muslim. Sebab tu kena tarik, ibarat tarik rambut dalam tepung. Tepung tak selerak, rambut tak putus. Kena berhati-hati. Nampak jelas kan? Tu kalau ada pilihan memang dia tahu dah. Kalau dia bagi pinggan yang dekat rumah dia, orang takkan datang ziarah, terutama orang Islam. Kalau datang pun tak mau makan. Akhirnya dia pun rugi. So dia buat apa? Memang dia tempah catering yang Muslim.
daripada semua Muslim lah. Baik, kemudian dia pun letak polystyrene, pinggan polystyrene ke apa sebagainya, plastik yang biasa kita beli tu kan, tu boleh pakai, tak masalah, confirm. Tu sah, halal lah tu, makna bersih lah tu. Boleh tu, tahur. Allah Ta'ala alam. Ni tak lama dah ni, sambutan kan. Buat sambutan pula, boleh masuk ke tu? Sikit lah. Baik. Boleh tak kita mengucapkan selamat ataupun meraihkanlah tu dengan ucapan mengucapkan selamat atas perayaan yang non-Muslim ni tadi? Jawapan dia, tengok jenis perayaan tu. Adakah perayaan itu perayaan keagamaan atau perayaan kebudayaan? Kalau perayaan keagamaan, haram kita ucap selamat. Contoh dia Christmas ni, hari Natal, kita ucap Merry Christmas, tu tak boleh. Kenapa? Sebab itu perayaan keagamaan. Tapi kongsi facai, tahun baru Cina, itu kebudayaan, boleh kita sebut kongsi facai. Depa Bali boleh. Tapi Taipusam tak boleh, sebab Taipusam perayaan keagamaan. Dia merayakan tu kerana ada penyembahan dewa. Itu tak boleh. Depa Bali tak, depa Bali tu macam tahun baru jugalah tu, tapi tahun baru dalam kalender India. Tahun baru, Happy New Year, tak apa, itu kebudayaan. Nampak beza kan? Kaedah dia gitu je. Perayaan itu adalah perayaan keagamaan atau perayaan kebudayaan. Itu saja. Kena kaji sikit lah, tanya sikit, tahu sejarah perayaan tu. Cap Gomeh tu tak boleh, sebab itu perayaan hantu lapar. Kalau berterjemah bahasa kita lah, mana dia buat pemujaan tu, itu tak boleh. Kita pun cap selamat Cap Gomeh, itu tak boleh, haram di situ. Jelas bahan tu. Tak kisahlah dengan istilah yang kok bahasa lain sekalipun, tak boleh. Begitu juga mengucapkan rest in peace. Rest in peace. Rest in peace tu maksud dia apa? Selamat bersemadi. Itu doa. Itu doa. Adakah, minta maaf lah ni kalau ada yang terasa, tapi kita perlu sebut benda ni cara Islam. Adakah boleh kita mendoakan keselamatan kepada orang non-Muslim yang telah mati, kepada jenazah tu, pada mayat tu? Hukumnya haram. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan kafir. Kita doa macam mana sekalipun, kita istighfar untuk keampunan diri dia pun, tidak akan Allah Ta'ala terima. Banyak dalil Al-Quran dia, kita tak baca sinilah, boleh buka dekat dalam fatwa wilayah kita pun ada jelas, ada dalil, ada ayat, ada Al-Quran di situ. Kalau nak lebih secara jelas lagi, boleh type je kat dalam Google kita sekarang ni, hukum mengucapkan rest in peace kepada non-Muslim, ada keluar. Alhamdulillah lah Jabatan Mufti wilayah kita ni kan, pejabat mufti kita ni, bila kita cari jabat hukum memang keluar tu pejabat mufti dulu. Baguslah dari sudut web, dia orang memang bayar khas untuk, dia panggil apa tu? First apa dia panggil? Dia akan bila kita cari dia akan keluar dulu. Nombor 1 tak pun nombor 2. Apa? Ada istilah dia tu. Dia panggil apa? First reason, first info. Dia atas sekali. Tu ada istilah dia, tak ingat lah. Macam tu lah lebih kurang. Maksud dia bukannya ke bawah. Mana tak perlu kita nak scroll. Cari itu keluar dulu. Tu bagus. Dia orang bayar tu bukannya murah tu. Ribu-ribu tu dia orang bayar tu. Untuk nak memudahkan orang mencari. Tapi kalau kata kita tak mencari pun rugi. Tapi kalau ucap takziah kepada keluarga si mati tadi, boleh tak? Tu boleh. Hukum dia harus kita pergi pada mak dia, pergi kepada bapa dia yang masih hidup lagi, ataupun adik-beradik dia, keluarga dia yang masih hidup. Kita kata takziah, semoga bersabar. Takziah tu maknanya kita ucap pada orang hidup ni. Hukum dia harus. Dalam hati tu kita doa lah, mudah-mudahan kau masuk Islam ya. Macam tu lah. Boleh doa, tak masalah, sebab orang masih hidup. Yang mati tak boleh dah, tak boleh selamat dah tu. Tak boleh selamat dah. Jelas aku habis dah tu. Habis dah tu, rasa tuntah dah tu kita bahas tu.
Cuba patah balik bab kita cerita tadi, bab cerita najis. Di mana? Anjing laut. Sudah. Ada tanya dalam grup. Ini kena buka kitab balik. Anda tak ingat. Minta maaf. Anda tak ingat syarahan tu. Syarahan bab tu anda tak ingat secara detail, anda tak ingat, minta maaf. Dia tanya kat sini lagi kat dalam grup tu, percikan air ikan laut semasa pertunjukan. Itu tak jadi masalah sebab percikan tu air laut. Air laut kena kita, air laut suci, tak ada masalah. Kan bila dia buat lompat-lompat air tu terpercik pada kita, tu tak ada masalah. Tu boleh. Tapi kalau hukum anjing laut tu sendiri, baik. Soalan dia tanya, nak tanya Ustaz, kalau anjing laut apa hukumnya Ustaz? Hukum tu apa? Hukum makan, hukum pegang? Soalan tak jelas ni. Soalan tak jelas, anda tak boleh jawab. Tak tahu, biar. Ada sebut sini, sorry Ustaz, percikan air anjing laut. Adakah air laut tu berkamih? Sampai air tu terpercik kat kita? Tak kan? Air laut tu cuma daripada bila dia melompat-lompat tu. Percikan air laut suci lah. Air laut suci. Air laut suci. Dia tulis dah tu kat dalam tu. Dia dengar tu, alhamdulillah. Air laut suci. Tapi kalau dia tanya situ hukum makan anjing laut, tapi kalau dia tanya anjing laut boleh makan tak? Boleh lah, tak matilah dia. La haula wala quwata illa billah. Ada orang tanya, minta maaf. Ada orang pernah tanya saya dulu masa kat Negeri Sembilan dulu. Ni gurau ini Bible-nya masa orang sini. Ustaz, babi boleh makan tak Ustaz? Saya menjawab, cik, kalau babi tu tak makan, macam mana dia nak hidup? Kalau dia tanya kita boleh tak makan babi, tu boleh kita jawab tak boleh. Bila dia kata babi tu boleh makan, boleh lah, dah ada mulut. Kau tak matilah dia. Saja ni beribu ni. Bukannya serius. Jangan serius. Kalau sentuh Ustaz, sentuh. Ni kita semak balik. Anak kena semak balik. Anjing laut ni macam mana hukum dia? Ada jawapan baknya laut tu Ustaz share Ustaz. Ustaz share Ustaz. Baknya laut tu. Share je tu, tak apa. Anak kena semak. Belum tak apa. Anak tak ingat bab masalah ni. Tapi kalau masalah tupai, tu ada fatwa. Tupai haram kita makan. Tak kat gerut tu, gerut talaki tu. Ustaz ada tu kan? Share situ. Tupai haram kita makan. Tupai haram kita makan. Habis Ustaz ada yang sebut dekat dalam kitab tu sinjap tu boleh makan. Kita Arab sebut sinjap halal. Terjemah sinjap tu dalam bahasa Melayu kita tupai. Tapi kita ingat tupai apa? Tupai ni banyak jenis. Tupai tanah, tupai angin, tupai itu, tupai ini. Yang disebut dalam kitab sinjap boleh makan tu tupai dekat negara Arab tu. Bukan tupai dekat tanah Melayu. Tupai yang di tanah Melayu ni haram kita makan. Apa elak dia boleh buka kitab balik semula. Sebab dia satu dia buruk cara makan. Cara makan tupai yang ada di tanah Melayu kita ni buruk cara makan dia. Segala jenis benda dia pun terdarah. Ada bangkai pun dia terdarah. Itu tak boleh juga. Tapi kalau dubuk hyena halal. Padahal dia makan bangkai Ustaz. Ini dia ada dalil. Itu minta maaf, kita tak boleh nak ni. Sebab ada nas, hukum nas daripada hadis, memang Nabi halal. Nabi sebut halal makan hyena. Itu kita tak nafi dah lah. Walaupun cara makan dia buruk sebab tu ada dalil. Bila ada dalil dengan uruf, kita utama dalil. Itu kaedah dia gitu. Tapi bila tak ada dalil, maka kita tengok uruf kebiasaan orang. Tuan-tuan, puan-puan,
Ulat tai, tuan-tuan makan tak? Ulat belatung, ulat sampah tu. Giuk. Giuk. Macam tu. Ulat sagu kan, ulat sagu. Sini panggil apa? Apa istilah dia? Tu. Tu kena cari juga tu. Sebab dia kaedah gini. Makanan halal haram ni pertama dia tengok nas. Bila tak ada nas yang cerita benda tu, maka dia tengok ada tak kau pendapat sebagainya. Kadang-kadang bukan ayat Quran hadis, tapi ada uruf sahabat, yang sahabat ada gitu, ataupun para ulama dulu gitu. Tak ada benda tu, maka dia akan tengok urus tempat. Apa lagi antara yang haram, yang najis. Tapi ramai orang duk pakai, duk makan benda ni. Dakwat sotong. Nyaman tu pasal. Kalau dakwat sotong tu yang hitam-hitam tu sekali digoreng, haram tuan-tuan. Haram, najis. Ni siapa punya fatwa ni? Fatwa mazhab Syafi'i kita, dari ulama Nusantara Melayu kita sendiri yang pernah jadi mufti ataupun khatib dekat Masjidil Haram. Nama dia Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ni hebat. Syarif Haramain salah baca Quran, dia tegur daripada belakang, akhir dia jadi menantu. Dan dia jadi mufti di Mekah. Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Dalam kitab dia fatwa Ahmad Khatib ni, antara dia ialah darah berwarna hitam daripada binatang laut yang disebut sotong. Darah hitam. Disebut darah hitam lah. Bahasa lama panggil darah hitam, bahasa kita panggil darah hitam. Sebenarnya tu darah. Maka darah binatang haram. Tak kira lah dia warna apa pun. Merah, hitam, kelabu, biru. Tu. Kalau untuk tujuan perubatan tadi, darurat, baru dah halal. Tu. Tapi macam mana kan Ustaz? Buang saya bah. Cuci saya. Kan? Potong, buang. Kalau yang dakwat yang dah berkamah tu, dah berjelira tu kan, dengan air-air dia tu, cuci, dah basuh, tapis, buang elok. Hilang manisnya Ustaz. Nak manis simpan gula. Begitu juga darah kambing, darah lembu. Kadang-kadang kita bila kita berusaha kan, daging tu dah kita papak, kita cancang elok-elok, basuh-basuh macam tu, terus masuk dalam gulai. Ada darah yang kita masuk dalam gulai. Darah tu haram kita makan. Sebab dalam Quran jelas sebut haramkan kita makan daman masfuhan, darah mengalir. Tu darah mengalir. Habis macam mana cara cuci? Cuci elok-elok. Melainkan asal tadi memang kita tengok tak ada keluar darah. Tapi bila dah masuk dalam periuk, ada timbul darah tu keluar sikit-sikit, itu tak apa, dimaafkan. Sebab darah tu memang daripada dalam daging tu dikeluar kemudian. Tapi darah yang zahir di luar tu kena buang. Kena basuh. Kena basuh. Jelas dalam Quran sebut. Bukannya kami sendiri reka, tidak. Jelas. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah, sampailah akhir ayat. Tak ada surah Al-Maidah tu. Diharamkan bagi kamu segala jenis bangkai, waddamu, dan juga segala jenis darah. Tak kira darah binatang darat, darah binatang laut, darah haram. Lauk masin, ikan masin gabus, ikan masin kambung tu, ikan kambung, masin ikan rumahan tu kan. Tu hendaklah dibuang dulu isi perut dia, baru diasinkan. Sekiranya ikan tu tadi, lauk tu tadi, saiz dia besar daripada 2 jari, mana lebih besar, maka isi perut dia kena dibuang dulu. Tapi kalau dia damit daripada 2 jari, dimaafkan. Contoh ikan bilis, takkan sekong-sekong. Tak ada karajau nak nyentuh kan, itu dimaafkan. Fatwa siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, boleh buka kat dalam kitab Tupah, ada cerita. Sebut lagi asba'aini, dua jari,
Mana kalau saiz dia tu kecil daripada 2 jari, dimaafkan. Tapi kalau besar daripada 2 jari, maka perut dia kena buang. Baru kita asinkan. Kalau tidak kan nak buat masin tu kan dia kena rebuh dulu. Rebuh tu dia rebuh dengan najis sekali dia rebuh. Tu yang daging sekali jadi bernajis tu. Banyak lagi lah kalau kita nak kita syarah kat situ. Banyak lagi tu. Tak apa. Macam ikan masin, ikan masin pula, ikan bilis. Dia bukan cerita kuantiti, dia cerita fizikal ikan tu sendiri. Fizikal ikan tu sendiri. Kalau satu ekor dia besar daripada 2 jari, kita nak buat rebuh dan sebagainya, kena buang dulu isi perut dia. Mana najis yang ada dalam perut tu kena buang dulu. Insang najis tak tuan-tuan? Insang ikan tidak. Insang tidak najis. Yang najis tu ialah perut dia tu. Si perut dia tu. Pelampung dalam tu, kadang-kadang ikan kapu kan ada pelampung dia tu kan, itu bukan najis, itu organ dia. Itu dia punya badan dia sendirilah. Cuma kalau kata kita tak buang tu agak bau sikitlah. Yang dia punya bilun dalam tu. Tu. Ada bau sikitlah kita punya lauk tu. Tapi kalau tak buang pun tak ada masalah. Yang penting perut dia tu. Sebab tu najis daripada darah tu. Tu. Wallahu taala alam. Banyak lagi lah kalau kita nak syarah. Tapi itu benda tu sekitar kehidupan kita sehari-harian. Jadi kita ambil tahu juga supaya kita jaga. Sebab apa? Makan benda yang kalau kita tak jaga, maka dia membentuk kita punya jiwa. Makanan dia bentuk jiwa. Kalau kita tak jaga bagus-bagus, dia punya makanan tu sendiri, sumber nak mendapatkan dia, cara nak mendapatkan sumber, mana pekerjaan, duit tu sendiri, kita beli tu pula sumber benda tu ditangkap. Adakah dengan cara curi ke sebagainya? Kita tak tahulah. Kalau tak curi okey lah. Tapi kalau kata jelas kita buat curi, kita pun nak beli juga daripada hasil curian, jelas dah memang dia ni kaki mencuri. Kita beli daripada dia, maka hasil makanan tadi tu masuk dalam mulut kita, masuk dalam perut kita, bagi pula nafkah pada isteri anak. Masya Allah. Nabi sebut jelas, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber-sumber yang haram ni tadi, campur-campur ni tadi, maka nerakalah tempat yang layak baginya. Itu janji Nabi. Itu akhirat. Cerita atas muka bumi ni adalah laknat Allah di situ. Doa kita tidak mustajab. Kita nak ibadah jadi malas. Tu. Jiwa kita ni jiwa meronta. Kalau nampak benda baik, benda buruk, relax je. Benda maksiat kita relax je. Tapi benda baik, jadi macam cacing kepanasan. Tu dia akan jadi macam tu. Sifat, dia bentuk sifat. Makanan ni bentuk sifat. Wallahu ta'ala alam. Banyak kali dah ni. Kebetulan kan. Lang dah tajuk buat najis ni bagi habis-habis betul-betul. Bagi habis-habis betul-betul. Buat tahun depan lah, minggu depan kita tak masuk dah tajuk tu. Kita masuk buat tajuk haid. Itu pun kalau kita tak pergi ke majlis maulid. Majlis maulid cuti pula seminggu. Minggu depan lagi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.